Orang Iranun ialah sebahagian daripada rumpun Melayu maritim Nusantara yang telah lama bergantung kepada laut sebagai sumber kehidupan, laluan perdagangan, dan wilayah pengaruh. Bagi orang Iranun, laut bukan sekadar ruang terbuka, tetapi kawasan yang dijaga, dikawal, dan diwarisi turun-temurun. Pada penghujung abad ke-18, Laut Sulu muncul sebagai antara perairan paling penting di Asia Tenggara. Kedudukannya menghubungkan Borneo, Kepulauan Sulu, Mindanao, serta laluan perdagangan ke Cina dan rantau sekitarnya. Kepentingan ini menarik perhatian kuasa kolonial Eropa, khususnya Spanyol. Ketika itu, Spanyol berusaha meluaskan pengaruh politik dan mengawal perdagangan di kawasan tersebut. Dalam konteks inilah muncul nama Datu Bantilan. Beliau ialah seorang pemimpin maritim Iranun yang direkodkan dalam catatan kolonial Spanyol. Beliau dikenali sebagai antara ketua tempatan yang memberi tentangan berterusan di Laut Sulu. Beliau bukan sekadar pemimpin kampung, tetapi seorang datu laut yang mempunyai pengaruh ke atas pelaut dan armada Iranun. Bagi bangsa Iranun, laluan laut itu bukan milik asing. Ia wilayah nenek moyang. Bagi Spanyol, pahlawan laut Iranun dianggap penghalang kepada perdagangan dan penguasaan wilayah. Maka mereka dilabel sebagai Lanun untuk menghalalkan serangan ketenteraan. Disinilah kepentingan bertembung dan konflik bermula. Kapal-kapal Spanyol mula muncul di ufuk perairan, bukan untuk berdagang tetapi membawa senjata dan niat untuk menguasai. Berita kedatangan armada asing sampai ke telinga Datu Bantilan. Jelas baginya, ini bukan kunjungan biasa, tetapi permulaan sebuah pertembungan. Perahu perang Iranun mulai disiapkan. Pelayar dan pahlawan laut berkumpul, bersedia mempertahankan wilayah yang menjadi warisan mereka. Tentangan ini tidak berlaku dalam hanya satu pertempuran besar, tetapi melalui siri pertembungan dan gangguan berulang. Keadaan ini menyukarkan Spanyol untuk menguasai Laut Sulu sepenuhnya. Perahu Iranun bergerak pantas mengikut arus dan angin. Dengan kepakaran laut, mereka mengepung kapal-kapal besar Spanyol yang bergantung pada sais dan layar. Dalam sejarah, Iranun dikenali sebagai kuasa maritim yang berdisiplin dan berpengalaman di laut. Kekuatan mereka bukan terletak pada senjata semata-mata, tetapi pada organisasi, kepakaran pelayaran, dan kebolehan bertindak pantas. Inilah faktor utama mengapa kuasa luar gagal menundukkan Laut Sulu secara menyeluruh. Orang tua menceritakan, apabila kapal Spanyol dikesan, isyarat amaran ditiup, pelaut Iranun menyerang, dan laut bertukar menjadi medan perang. Datu Bantilan tidak berperang secara terbuka. Beliau memerangkap musuh di perairan sempit menggunakan arus dan pengetahuan laut. Dalam laporan barat, pertempuran ini dilabel sebagai Lanun. Namun hakikatnya, Spanyol sedang berdepan penentangan terancang di laut yang digelar maritim. Dalam beberapa pertembungan, armada Spanyol mengalami kerosakan besar. Kapal-kapal mereka rosak, ada yang terpaksa berundur, dan ada yang gagal meneruskan pelayaran. Bagi pelaut Iranun, ini bukti bahwa laut ini bukan mudah ditawan, walaupun oleh kuasa besar barat. Namun dunia berubah, jumlah dan senjata kuasa barat semakin besar. Pahlawan laut Iranun terhimpit, bukan kerana kurang berani tetapi kerana ketidakseimbangan kuasa. Spanyol membalas dengan armada lebih besar. Senjata lebih berat digunakan. Tujuannya satu, mematahkan kuasa pelaut Iranun. Selain Spanyol, kuasa Belanda dan British turut masuk ke perairan ini. Didorong oleh kepentingan perdagangan, Laut Sabah semakin diperebutkan apabila kuasa-kuasa luar mula bersaing untuk menguasai laluan dan ekonomi maritim. Cerita orang lama tidak sepakat. Ada yang mengatakan Bantilan gugur di laut. Ada yang percaya beliau berundur, meninggalkan laut kepada zaman baru. Bagi penjajah mereka Lanun. Bagi masyarakat Iranun, Datu Bantilan ialah pahlawan laut yang melawan demi wilayah, ekonomi, dan marwah bangsanya.